So kita balik kepada isu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit saja. Kita dah bahas isu ni. Saya nak ulangkan balik poin-poin yang penting saja. Kami mengatakan bahawa kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat dengan mata. Tapi tanpa arah, tanpa pantulan cahaya, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala berjisim. Dan diciptakan image pada mata. Okey, di sini orang banyak, mana dia dapat ni image pada mata ni? Sebab pertama sekali, melihat dengan mata. Ini pegangan Asy'ariyah sebenarnya. Majoriti Asy'ariyah berpegang pada melihat dengan mata. Walaupun ada Asy'ariyah yang tidak berpegang begitu. Dan kami tidak menyesatkan mereka. Cipta image pada mata. Apa makna image, sahabat-sahabat? Bila sebut image, rata-rata orang faham apa? Gambar. Gambar ni apa? Yang ada panjang, ada pendek, ada lebar, ada panjang, ada pendek, ada size, ada color, betul? Itu yang dipanggil sebagai gambar. Ada bentuk, ada geometric shapes, gabungan-gabungan geometric shapes, ada warna, itu dipanggil sebagai itu dipanggil sebagai gambar. Tapi kalau kita buka kepada hadis-hadis Nabi SAW berkenaan perkataan surah. Kalau bahasa moden, bila sebut image, surah. Memang surah. Terjemahan dia adalah surah. Ataupun surah diterjemahkan kepada bahasa orang putih, image. Tetapi perkataan image itu sendiri, adakah dia hanya bermaksud gambar yang saya sifatkan tadi tu? Contoh, Allah mencipta Nabi Adam ala suratihi. Dalam hadis lain, ala suratul Rahman. Maksudnya kita dah boleh remove the possibility of suratihi. Dhamir ha itu pronoun tu merujuk kepada seorang lelaki. Bahawa wajah lelaki ini, Nabi Adam dicipta, wajah dia tu sama dengan wajah lelaki itu. Sebab hadis tu ada konteks. Seorang lelaki yang dipukul. So Nabi kata jangan pukul wajah. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam on his image, ataupun by his image. Upon. What's the right upon his image. His tu merujuk kepada siapa? Kalau kita bentangkan hadis-hadis tentang this particular hadis, dia merujuk kepada Allah. So Allah mencipta Nabi Adam berdasarkan image Allah. So nak ambil zahir tak? Kalau ambil zahir, makna surah apa? Gambar yang saya jelaskan tadi tu. Betul? Bila sebut gambar. Kalau ambil zahir, Allah Subhanahu Wa Taala punya rupa sama dengan rupa Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam punya rupa sama dengan rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut rupa, image. Betul tak? Itu yang secara zahirnya. Sedangkan makna imagery ataupun surah boleh bermaksud yang bukan berbentuk seperti yang saya jelaskan tadi tentang gambar. It can also mean that. Sebab surah, kita ada surah zahir dan kita ada surah batin. Itu juga boleh dipanggil sebagai surah. Dan kalau kita tengok penjelasan Ibn Taymiyah pun, dia memasukkan pendengaran dalam surah sekali. Betul? Ya. Penglihatan pun dalam surah. Awak boleh nampak penglihatan? Penglihatan dari jisim tak? Penglihatan itu sendiri bukan proses penglihatan. Penglihatan is an abstract idea. Pendengaran is an abstract idea. So itu pun Ibn Taymiyah kata surah, termasuk dalam contoh surah. So di situ surah ni ada dua. Satu surah jasmani, satu surah ma'nawi. Betul? So bila kita sebut bahawa Allah ciptakan imagery pada mata, dia bukan merujuk kepada gambar jasmani. Dia adalah satu kejadian yang Allah cipta kepada mata manusia. Yang hakikatnya kita tidak tahu. Sebab kita nak isbatkan bahawa kita akan melihat Allah di akhirat, dalam masa yang sama, kita nak nafikan ciri-ciri kejisiman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemakhlukan. Dan bagi saya ini pendirian yang dapat gabungkan dua-dua ni sekali. Okey. So benda ni Ustaz Adli kena faham. Sebab melihat tak semesti dengan arah. Contoh mudah saja. Siapa yang kata melihat mesti berarah, dia tak baca hadis Nabi SAW. Kan? Kita dah ulang banyak kali. Nabi boleh melihat di belakang seperti mana dia lihat daripada depan. Maksud dia penglihatan Nabi daripada belakang itu ada pantulan cahaya tak sebenarnya? Ke pantulan cahaya tung masuk daripada depan juga? Tak. No one will say that. Itu ijaz, mukjizat Nabi SAW.
Nabi boleh melihat daripada belakang seperti mana dia melihat daripada depan. Adakah dia melihat dengan mata? Kita tak pasti. Dan penglihatan tu Allah cipta pada mata dia, macam mana berlaku? Kita tidak pasti. Tapi yang kita tahu, dia tidak berarah. Sebab kalau lihat dari belakang, itu bukan arah penglihatan. Betul? Itu tak boleh lihat. Kalau dari belakang kita tak boleh nampak. Nak nampak mesti daripada depan kita. Itu seperti yang mereka kata, mesti ada arah, mesti ada jihah. Dan jihah tu mesti ada dekat depan, mesti ada pantulan cahaya. Tapi Nabi melihat tanpa semua tu. Kalau Nabi boleh melihat makhluk begitu, apa yang memustahilkan Allah mencipta kemampuan itu pada mata orang-orang beriman di akhirat nanti? Betul? Untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. So untuk kata bahawa melihat mesti ada dekat depan, salah besar tu. Okay. Salah yang sangat besar.